Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ikram. Hari ini saya ingin kongsikan antara orang-orang yang paling kaya di dunia. Bukan kaya sebab berniaga ataupun mewarisi harta keluarga, tetapi mereka ni kaya disebabkan melakukan aktiviti jenayah. Ada di antara penjenayah ni yang sangat berkuasa. Pihak berkuasa dan juga penduduk tidak dapat menyentuh dia. Bila dia dimasukkan ke dalam penjara, dia boleh menjalankan kegiatan jenayah dia dari dalam penjara. Ada juga kisah penjenayah yang tragis. Gara-gara mahu melarikan diri daripada pihak berkuasa, dia menjalani pembedahan muka yang membunuh dia. Itu adalah kisah-kisah yang akan saya kongsikan pada hari ini. Ini adalah 5 penjenayah yang paling kaya di dalam sejarah. 5. Liu Han, China dengan aset 6.4 bilion US dollar. Sebelum ni, kita selalu tonton kisah kongsi gelap di kaca televisyen je. Ada ketika seperti kisah rekaan. Namun begitu, kisah-kisah tersebut diadaptasikan dari kisah kongsi gelap yang sebenar seperti kisah Liu Han, seorang ahli perniagaan yang berasal dari daerah Sichuan, China. Sekitar awal tahun 90-an, dia dan adiknya Li Wei mahu membina empayar perniagaan di daerah Liaoning. Masalahnya, di situ memang ada seorang bilioner yang dikenali sebagai Yuan Baojing, sudah lama bertapak dan menjalankan perniagaan. Tapi mereka tekad, bahasa pasarnya, dua beradik ini tetap langgar, membuka perniagaan jual beli kayu balak, bahan pembinaan, minyak dan malah membuka pusat perjudian di sekitar daerah Liaoning. Hasil kegiatan dua beradik ini membuatkan Yuan Baojing kerugian sehingga 100 juta yuan bersamaan dengan 60 juta ringgit Malaysia. Yuan yang sakit hati dengan mereka mengarahkan seorang polis korup untuk membunuh Liu, tetapi cubaan pada bulan Februari 1997 gagal. Yuan dan beberapa orang ahli kumpulannya kemudian ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh pada tahun 2005. Sejak dari hari itu, tiada siapa lagi yang berani menentang kumpulan kongsi gelap Liu Han. Mereka melibatkan diri di dalam hartanah dan perlombongan, membina pusat jana kuasa, membuka lebih banyak pusat perjudian sehingga aset dia mencecah sehingga 6.4 bilion US dollar bersamaan dengan 27 bilion ringgit. Namun begitu, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah bila kerajaan China melancarkan kempen anti korupsi pada tahun 2013. Liu Han dan kumpulannya disabitkan kesalahan dan dihukum bunuh. Dengan aset yang bernilai 6.4 bilion US dollar, Liu Han adalah penjenayah kelima yang terkaya di dalam sejarah. 4. Dawood Ibrahim, India dengan aset 6.7 bilion US dollar. Dari kisah di China, sekarang kita pergi ke India. Sebuah lagi kisah tentang kumpulan kongsi gelap yang diketuai oleh Dawood Ibrahim Kaskar. Dia mengumpul asetnya melalui perniagaan menjual dada. Dia mengasaskan satu kumpulan sindiket yang dikenali sebagai D Company pada tahun 1970-an. Kumpulannya ini giat menjalankan kegiatan jenayah seperti mengedar dada, keganasan, membunuh, memeras ugut dan pelbagai lagi kes jenayah. Antara jenayah yang terkenal pernah dilakukan ialah insiden bom di Mumbai pada tahun 1993 dan pada tahun 2008. Nama dia sebagai seorang kongsi gelap sangat terkenal sehingga ia digeruni di kalangan penduduk tempatan dan dikehendaki oleh pihak berkuasa bukan sahaja di India tetapi juga di Amerika. Pada tahun 2011, dia diletakkan di tempat ketiga di dalam senarai 10 orang paling dikehendaki di dunia oleh Amerika dan mereka menawarkan wang sebanyak 25 juta kepada sesiapa yang memberikan maklumat membantu penangkapan Dawood. Dari tahun ke tahun, tekanan dari pihak berkuasa ini membuatkan dia melarikan diri dari India dan bersembunyi di negara jiran iaitu Pakistan dan dipercayai mempunyai hubungan dengan ketua Al-Qaeda. Semasa dia melarikan diri ini, banyak aset dia yang disita dan dijual. Namun begitu, Dawood mempunyai aset di seluruh dunia termasuklah di sekitar Asia dan Timur Tengah. Hari ini dia dipercayai berulang-alik dari India, Pakistan dan Dubai. Dawood adalah penjenayah keempat paling kaya di dalam sejarah dengan aset sebanyak 6.7 bilion US dollar bersamaan dengan 28.3 bilion ringgit. 3. Semyon Mogilevich, Rusia dengan aset 10 bilion US dollar.
Seterusnya kita lihat kisah penjenayah dengan jumlah aset 2 angka, iaitu Semyon Mogilevich dari Rusia. Semyon seorang yang digeruni sehinggakan diberikan gelaran Boss of Bosses oleh penduduk tempatan dan ketua kongsi gelap paling berbahaya di dunia oleh FBI. Semyon dipercayai mempunyai aset sebanyak 10 bilion US dollar bersamaan dengan 42 bilion ringgit. Dia adalah ketua kepada kumpulan kongsi gelap terancang Rusia ala-ala mafia dikenali sebagai Solzhenitsyn Bratva. Apa yang menggerunkan, Semyon mempunyai hubungan rapat dengan pihak berkuasa dan juga ahli politik di Rusia, membuatkan dia kebal undang-undang. Dengan arti kata lain, tiada siapa yang dapat menyentuh dia, tidak kira musuh ataupun pihak berkuasa. Sejarah jenayahnya bermula selepas Perang Dunia Kedua dahulu, bila dia menjalankan skim penipuan terhadap mereka yang terdesak untuk keluar dari Rusia. Dia berjanji akan menguruskan pemindahan mereka dan meminta duit yuran sebelum hilang tanpa jejak. Sejak dari hari itu, kegiatan jenayah Semyon semakin teruk bila dia mula terlibat di dalam penyeludupan senjata, pembunuhan, peras ugut, mengedar dadah dan pelacuran. Dari kegiatan inilah dia mendapat pengaruh dan mengumpul kekayaan sehingga 10 bilion US dollar. Sehinggalah pada tahun 2008, dia ditangkap di atas kesalahan tidak membayar cukai tetapi telah dibebaskan pada tahun 2009. Ramai yang mengkritik kerajaan Rusia di atas hukuman yang tidak setimpal ini. Ada yang menuduh kerajaan Rusia berat sebelah melindungi penjenayah. Walaupun berstatus bebas di Rusia, tetapi dia masih lagi dikehendaki di kebanyakan tempat di Eropah, Amerika dan Asia. Semyon Mogilevich hari ini tinggal di Moskow, Rusia bersama keluarganya. Penjenayah ketiga paling kaya di dalam sejarah. 2. Amado Carrillo Fuentes, Meksiko dengan aset 25 bilion US dollar. Kisah penjenayah ni mungkin yang paling tragis di dalam senarai ini. Diberikan gelaran Lord of the Sky, diterjemahkan menjadi Tuan Langit sebab setiap kali dia menyeludup dadah, dia akan menggunakan jet. Amado berasal dari Meksiko, seorang ketua kumpulan kartel yang dikenali sebagai Juarez Kartel, digeruni sekitar lewat 1980-an sehingga 1997 dahulu. Cara dia menjadi ketua agak tragis bila dia membunuh kawan yang juga ketua Juarez Kartel pada waktu itu. Selepas dia diangkat menjadi ketua, dia bersekongkol dengan pakciknya yang juga seorang ketua kartel, dikenali sebagai Ernesto Fonseca Carrillo. Sekitar awal 1990-an, kawasan tempat mereka mengedar dadah semakin berkembang sehinggalah ke Amerika. Ini mendapat perhatian dari pihak berkuasa Amerika dan juga Meksiko. Tekanan ini membuatkan Armado menjalankan prosedur pembedahan muka, mengubah identitinya untuk mengelak dari pihak berkuasa. Tapi sekali lagi tragis bila ada masalah ketika pembedahan dijalankan, membuatkan dia meninggal dunia. Mayatnya ditemui di dalam bilik pembedahan bersama 3 lagi mayat doktor yang membedah dia pada waktu itu. Tapi tidak berakhir di situ, ada konspirasi mencadangkan yang itu hanyalah kisah rekaan dari Armado sendiri. Bila ramai yang percaya dia telah meninggal dunia, tetapi sebenarnya dia masih hidup. Tapi semua ini dinafikan bila sekeping gambar diterbitkan menunjukkan mayat Armado dengan wajah yang mengerikan hasil dari pembedahan yang gagal. Itulah kisah Armado Carrillo Fuentes, penjenayah kedua terkaya di dalam sejarah. 1. Pablo Escobar, Colombia dengan aset 30 bilion US dollar. Rata-rata mesti tahu siapa tu Pablo Escobar. Sekurang-kurangnya pernah dengar nama pengedar dadah paling terkenal di dunia ini. Di seluruh dunia, nama Pablo Escobar melonjak naik sekitar tahun 1980-an sehingga awal 1990-an dahulu. Berasal dari Colombia, dia adalah ketua kepada kumpulan mengedar dadah iaitu Medellin Cartel. Mereka bukan sahaja mengedar, malah menghasilkan dadah di dalam pendalaman hutan tebal di Peru dan Bolivia sebelum mengedar ke seluruh dunia. Jenayah Pablo Escobar tidak berhenti di situ. Dia akan mengugut dan membunuh pihak polis dan ahli politik, membuatkan dia digeruni bukan sahaja di kalangan penduduk tetapi di kalangan pihak berkuasa. Melalui kegiatan jenayahnya, Pablo membina empayar sehingga ada satu tahap asetnya dianggar bernilai sebanyak 25 bilion US dollar, menjadikan dia penjenayah paling kaya di dalam sejarah. Ada satu ketika, dia mahu bertanding menjadi ahli politik dan berjaya mendapat kerusi di dalam Kongres Colombia dari tahun 1982 sehingga tahun 1983.
Pada tahun 1991, dia telah ditangkap dan dipenjarakan. Namun begitu, ini tidak memberikan kesan kepada Pablo bila dia dibenarkan untuk tinggal di dalam penjara yang mewah dan dibenarkan untuk berkomunikasi dengan orang luar, menjalankan kegiatan jenayah dia seperti biasa. Begitulah berkuasanya Pablo di Colombia. Dia melarikan diri pada tahun 1992 dan pada tahun 1993 pencarian besar-besaran dilakukan. Kali ini, kerajaan Colombia mula serius untuk menangkap dan menahan Pablo Escobar. Pada waktu ini, dia bersembunyi di kubu kuatnya di Medellin, tetapi telah dikhianat oleh ahli kartel dia sendiri yang dikenali sebagai Dendeny Munez Mosquera, di mana Dendeny memberikan lokasi tempat Pablo bersembunyi. Beberapa hari kemudian, pihak berkuasa menyerbu Pablo di Medellin. Berlaku tembak-menembak di antara pihak berkuasa dan Medellin kartel, di mana Pablo terbunuh dan berakhirlah kisah penjenayah paling terkaya di dunia, Pablo Escobar. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kalau anda rasa video ini menarik dan bermanfaat, pastikan anda like dan share dengan kawan-kawan anda. Tinggalkan komen di bawah tentang kisah yang paling tragis di dalam senarai ini. Pastikan anda subscribe dan like Facebook kami. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi Kopi Go, menarik setiap hari.